antara gila kuasa dan gila darurat. Semalam, Rais dalam satu laporan yang disiarkan utusan Malaysia mengesyorkan agar pelaksanaan darurat di kawasan terlibat kes COVID-19 dicadangkan sekali lagi kepada Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Rais berpendapat sangat mustahak untuk rakyat menghormati keputusan Yang di-Pertuan Agong yang menolak cadangan tersebut, tetapi penting juga untuk mengasingkan antara isu kesihatan dan politik. Dengan keadaan pandemik COVID-19 yang meningkat serta situasi ekonomi rakyat yang terhimpit, amat wajar kiranya pihak berkuasa menyembah jelaskan kepada Seri Paduka sekali lagi agar menerima apa-apa fakta tambahan daripada pihak berkuasa. Rakyat harus menghormati titah Seri Paduka tempoh hari. Bagaimanapun, kehendak perkara 40 itu perlu dipatuhi walaupun bersyarat. Moga langkah-langkah wajar kerajaan dalam konteks pentadbiran darurat tidak disalahertikan, katanya di petik utusan Malaysia Online. Rakyat lega kerana Yang di-Pertuan Agong tidak memperkenankan permohonan pelaksanaan darurat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Baginda menamatkan gila kuasa Muhyiddin yang mahu jadi diktator dengan menggantung parlimen. Tetapi siapa sangka ada pula pemimpin yang gila darurat sehingga sanggup mempertikai keputusan Yang di-Pertuan Agong. Perkara 40 dalam Perlembagaan Persekutuan ialah mengenai Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat. Namun terdapat pengecualian pada perkara 40/1 iaitu kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh perlembagaan. Pengecualian untuk proklamasi darurat ini dijelaskan dalam perkara 150/1 dan perkara 150/2 iaitu jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati, dalam bahasa mudah barulah proklamasi darurat boleh dilaksanakan. Perkara 150/8(a) seterusnya menyatakan hal puas hati Yang di-Pertuan Agong yang disebut dalam fasal /1 dan fasal /2b adalah muktamad dan konklusif dan tidaklah boleh dicabar atau dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah atas apa-apa alasan. Keputusan baginda itu sekaligus menutup angan-angan kerajaan tebuk atap yang dianggotai Rais Yatim untuk meneruskan apa-apa agenda mereka tanpa melalui perbahasan di Parlimen. Meneliti kembali perkara 150/1 dan pemasyuran ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2020 menurut perkara 150/2b Perlembagaan Persekutuan. Ternyata Muhyiddin bukan mencadangkan darurat kesihatan atau apa sahaja nama yang mahu diberikan gambaran indah oleh para pengkhianat dan proksi-proksi mereka, sebab tidak ada yang dinamakan seperti itu. Darurat adalah darurat, kata Ketua Wanita Amanah Nasional Aiman Atira Al-Jundi. Kini Rais Yatim mahu Yang di-Pertuan Agong meluluskan apa yang sudah dibakul sampahkan oleh baginda dan Raja-Raja Melayu. Dalam pada itu, bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof ketika menyokong kenyataan Tan Sri Tommy Thomas yang menyifatkan sekiranya kerajaan mengisytiharkan darurat, tindakan itu seperti tidak berperlembagaan dan tiada hujah rasional menyokong tindakan tersebut. Mengulas mengenai pendapat bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara untuk menolak nasihat Kabinet untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat di bawah perkara 150/1, beliau berkata, panjangkan hujah dengan lebih jauh bagaimana jika nasihat itu sendiri dipersoalkan. Adakah jawapan dalam Perlembagaan Persekutuan itu mudah? Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai budi bicara dan mesti setuju walau apapun. Inikah yang dimaksudkan dengan raja berperlembagaan? Adakah kita lupa peranan raja berperlembagaan sebagai sebahagian pengaruh dalam sistem semak dan imbang yang rumit merangkumi prinsip-prinsip asas perlembagaan, tegasnya. Beliau mempersoalkan sama ada Perlembagaan Persekutuan begitu statik sehingga Yang di-Pertuan Agong perlu bersetuju dengan nasihat yang diberikan apabila nasihat itu sendiri dibuat berasaskan dasar yang tidak masuk akal. Ingatlah wahai pemimpin, rakyat sentiasa memahati kamu.